Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-adhar wa asbil akhyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin menjelaskan seterusnya satu kaedah usul fiqh yang sangat penting untuk kita ketahui, kerana di negara kita pahaman Wahhabi telah bertapak dan sebuah negeri telah pun menggunakan pahaman Wahhabi sebagaimana yang kita maklum. Saya mulakan dengan menyebutkan kaedah usul fiqh ini, dan kaedah ini tidak digunakan oleh pahaman Wahhabi. Kaedah usul fiqh ini ringkas saja, at-tarku laisa bi hujjatin fi tahrimi. Apa yang Rasulullah tak buat tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan dalil untuk mengharamkan sesuatu. Tentu bila Rasulullah meninggal, banyak perkara yang tak dibuat oleh Rasulullah dibuat oleh umatnya kemudian. Jadi apakah hukum yang Rasulullah tak buat, umatnya kemudian buat? Pahaman Wahhabi berpegang pada zahir hadis Nabi Muhammad SAW yang memberi amaran kepada umatnya supaya jangan buat perkara-perkara yang baru yang Nabi tak buat. Rasulullah bersabda, iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Awas, kamu jangan buat perkara-perkara yang baru dalam agama yang Rasulullah tak buat. Karena tiap-tiap yang baru adalah bid'ah. Tiap-tiap bid'ah adalah sesat. Tiap-tiap sesat tempatnya di neraka. Jadi pahaman Wahhabi berpegang pada hadis ini. Jadi apa saja yang Rasulullah tak buat, dia haramkan. Malahan bukan saja diharamkan, orang tersebut boleh terkeluar agama, boleh dibunuh,
dan telah pun berlaku dalam sejarah kebangkitan pahaman Wahhabi. Saya nak terangkan secara ringkasnya sejarah Wahhabi. Pandangan agama Wahhabi ini bermula 700 tahun sesudah kewafatan Rasulullah SAW, yaitu apabila lahir seorang ulama besar yang banyak menulis. Salah satu kitabnya kitab Fatwa, mengandungi 30 jilid besar. Beliau ialah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini meninggal dunia tahun 728 Hijrah. 728 Hijrah. Antara perkara yang beliau haramkan ialah 5 perkara. Perkara ziarah kubur haram. Kedua, tasawuf, minta syafaat Rasulullah SAW. Ketiganya, isti'anah. Isti'anah juga berarti minta syafaat Rasulullah SAW. Keempatnya, istighasah, juga bermakna minta syafaat Nabi. Dan akhir sekali, tawassul. Bagaimana yang kita amalkan bertawassul. Ibnu Taimiyah ini tuan-tuan memang alim besar, tapi di antara pandangan agamanya sangat ganjil. Karena itu maka beliau pernah dihadapkan pada satu jawatan kuasa pemulihan pandangan agama. Bila Ibnu Taimiyah dihadapkan pada pemulihan agama, Ibnu Taimiyah dia bertobat. Dia mengaku dia tak akan pegang, tak akan war-warkan pandangan agamanya. Tetapi beberapa bulan lepas itu beliau sebarkan lagi pahaman agamanya. Malahan ditulis dalam kitab-kitabnya. Karena itu maka Ibnu Taimiyah pernah dipenjara, pernah dibuang daerah banyak kali. Dan ada riwayat yang menyebutkan beliau meninggal dunia di dalam penjara. Oleh kerana penjelasan yang dibuat oleh ulama yang berada di arus perdana ketika itu sangat berkesan, maka pandangan Ibnu Taimiyah ini terkubur. Maksudnya tidak ada orang mengikut selama 400 tahun. Berlalu abad ke-8 Hijrah, berlalu abad ke-9 Hijrah, berlalu abad yang ke-10 Hijrah, dan abad yang ke-11 Hijrah. 400 tahun pandangan Ibnu Taimiyah terkubur, tapi ada dalam kitab-kitab yang ditulis. Pada awal abad 12 Hijrah, yaitu tahun 1111 Hijrah, 111 Hijrah, lahirlah Muhammad bin Abdul Wahhab yang berasal daripada Najd. Beliau meninggal dunia tahun 1205 Hijrah. Muhammad bin Abdul Wahhab ni anak kepada seorang qadhi. Ayahnya itu qadhi dan abangnya juga seorang alim besar. Tapi Muhammad bin Abdul Wahhab ni ketika beliau belajar agama,
beliau sangat tertarik hati terhadap pandangan Ibnu Taimiyah. Lalu tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah dibaca dan beliau pegang pandangan Ibnu Taimiyah. Apabila beliau meninggal dunia pada tahun 1205 Hijrah, maka pengikutnya terus menyebarkan pandangan Muhammad bin Abdul Wahab yang berasal daripada pandangan Ibnu Taimiyah. Ringkas cerita tuan-tuan, pandangan Muhammad bin Abdul Wahab, pandangan agama Muhammad bin Abdul Wahab ini diguna pakai oleh gerakan bawah tanah keluarga Saudiyah yang memerintah Mekah Madinah sampai sekarang. Siapa yang membaca sejarah keluarga Arab Saudi, tentu dia akan tahu bahawa keluarga Saudi ini berasal daripada bangsa Yahudi yang duduk di padang pasir begitu lama, yang akhirnya dibantu oleh penjajah Inggris berjaya menggulingkan pemerintahan Mekah Madinah, iaitu pemerintahan raja yang berasal daripada keturunan Rasulullah yang bernama Syarif Husin. Pada tahun 1924, dengan bantuan kerajaan Inggris, bantuan senjata api, keluarga Saudi berjaya menombangkan pemerintahan Syarif Husin, dan keluarga Syarif Husin lari. Dengan bantuan Inggris juga, keluarga Syarif Husin ini diberi kuasa, diberi kerajaan yang kita kenali sekarang, kerajaan Jordan. Jadi kerajaan Jordan itu sebenarnya adalah kerajaan yang dibentuk oleh orang-orang barat. Jadi mulai pada tahun 1924, Arab Saudi sekarang baru berkuasa. Bila berkuasa, maka pandangan Muhammad bin Abdul Wahab diguna pakai. Jadi bermulalah pandangan Wahabi ini mulai tahun 1924, sempena terdirinya kerajaan Arab Saudi. Kalau begitu, berarti pandangan Wahabi ini tersebar baru kira-kira 100 tahun. Sekarang tahun 2022, kira-kira 100 tahun. Banyak pandangan ulama Wahabi ini yang bercanggah dengan pandangan mazhab, 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali dalam hukum fiqh. Tetapi yang lebih hebat lagi, lebih serius lagi ialah perbezaan akidah. Perbezaan akidah sangat nyata kerana mereka menggunakan tauhid 3 serangkai. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Ini akidah yang digunakan. Tidak seperti dalam ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah seperti kita gunakan sifat 20. Jadi pertentangan akidah ni sangat hebat ni. Perlu kepada penjelasan dan mengambil masa. Jadi pagi ini saya ingin menjelaskan tentang
pandangan Wahbi mengenai hukum hakam fiqh. Antaranya mereka berpegang apa saja perbuatan agama ini mestilah dicontohkan oleh Rasulullah. Apa yang Rasulullah tak buat, tak boleh buat. Apa yang Rasulullah tak buat, kita buat, itu bid'ah, sesat dan masuk neraka, terkeluar Islam, boleh dibunuh. Itu begitulah tuan-tuan. Jadi pada pagi ini saya nak terangkan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, pegangan mazhab yang 4, kaedah usul fiqh, at-tarku laisa bi hujjatin. Maknanya apa yang Rasulullah tak buat tidak boleh dijadikan alasan, tidak boleh dijadikan dalil, tidak boleh dijadikan hujjah haramnya sesuatu. Kerana perkara yang Rasulullah tak buat terlalu banyak. Terlalu banyak. Misalnya pembukuan Quran. Quran tu dibukukan, Rasulullah tak buat. Sudah dibukukan, tulisan Quran tu dibuku baris, sampailah lengkap seperti yang ada sekarang. Itu semua Rasulullah tak buat. Kerana itu bukanlah semua yang Rasulullah tak buat itu dilarang. Kerana apa yang diperintah oleh Allah dalam Quran, iaitu ayat 7 suratul Hasri, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah suruh, maka hendaklah kamu buat, dan apa yang Rasulullah larang, maka janganlah kamu buat. Jelas ya? Yang Rasulullah buat, suruh buat, kita buat. Yang Rasulullah larang, kita jangan buat. Tapi yang kedua itu ditukar. Ditukar, apa yang Rasulullah tak buat, tak boleh buat. Itu jauh bedanya. Itu akan memberi kesan yang meluas. Apa yang Rasul suruh, hendaklah kamu buat. Ini jelas ya. Dan apa yang Rasulullah larang, jangan kamu buat. Tapi yang kedua itu ditukar, apa yang Rasulullah tak buat, jangan buat. Susah jauh Apa yang Rasulullah larang, apa saja larangan dalam Islam, kita tak boleh buat. Tapi ditukar kepada apa yang Rasulullah tak buat, tak boleh buat. Jadi timbullah masalah besar. Kerana perkara yang Rasulullah tak buat itu terlalu banyak. Seperti apa? Katalah talqin mayat. Mereka kata Rasulullah tak buat, maka tak boleh buat, haram. Ya. Begitu juga tahlilan. Kan kita buat tahlil bagi arwah, Rasulullah tak buat, itu haram. Dan 1001 masalah timbul, tuan-tuan. Termasuklah baca Yasin malam Jumaat. Rasulullah tak buat, kenapa dibuat? Berwirid, berdoa ramai-ramai lepas solat. Sebab itu di Perlis ada masjid-masjid lepas solat ada buat wirid seperti kita. Sebab apa? Mereka kata Rasulullah tak buat. Wirid lepas solat ramai-ramai ini Rasulullah tak buat. Yang Rasulullah buat wirid sendiri-sendiri. Jadi huru hara, tuan-tuan. Tetapi pengaruh pahaman Wahbi ini seluruh dunia
menurut pandangan ulama yang telah buat kajian, terlalu kecil. Tak sampai pun 5% daripada penduduk Islam seluruh dunia. Tak sampai 5%. Tapi mereka sangat agresif, tuan-tuan. Sangat agresif. Dan di Malaysia ini gerakan mereka terlalu teratur. Mereka membuat langkah dengan menyebarkan pandangan Wahhabi ini menerusi raja, menerusi pihak yang berkuasa. Apabila raja sebuah negeri dapat ditawan oleh pemikiran Wahhabi, maka negeri itu insya-Allah akan ikut pahaman Wahhabi. Inilah yang berlaku di Perlis, ya. Dan usaha ini diteruskan di negeri-negeri lain, termasuklah mempengaruhi menteri-menteri. Dan kita tahu di Malaysia ini ada menteri yang memang berpaham Wahhabi, yang berpengaruh. Begitulah, ya. Jadi termasuklah usaha mereka melantik mufti-mufti. Misalnya dulu mufti wilayah, apabila mufti Perak meninggal dunia, Tan Sri Harusani, orang ramai sangat bimbang kalau mufti baru dilantik seorang yang berpaham Wahhabi. Tapi alhamdulillah, mufti Perak sudah dilantik bekas mufti wilayah dulu. Dan begitulah seterusnya, tuan-tuan. Pandangan Wahhabi ini memang berlawanan dengan pandangan mazhab yang 4 dalam hukum fiqh, dan sangat berlawanan dengan akidah ahli sunnah dalam tauhid. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di kaedah tadi senang saja. Apa yang Rasulullah tak buat tidak boleh jadikan hujjah. Tapi orang ramai tak tahu kaedah ni. Orang ramai berpegang apa yang mereka sebut Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat. Amalan mesti ada contoh di Rasulullah. Tak ada contoh, tak boleh dibuat. Itu perkara baru. Perkara baru adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap sesat adalah neraka tempatnya. Ini yang digunakan. Jadi orang ramai takut. Orang ramai takut. Sehingga ramai sudah di sana sini saya dapati bila ada keluarga meninggal sudah tidak buat tahlil, karena tahlilan itu hukumnya haram, tidak dibuat oleh Rasulullah. Mereka kata sahabat meninggal, ada Rasulullah buat tahlil? Tak ada. Tak ada, tak boleh. Sayyidina Abu Bakar meninggal, ada sahabat buat tahlil? Begitulah seterusnya, tuan-tuan. Jadi jawapannya, apa yang Rasulullah tak buat, apa yang sahabat tak buat, tidak boleh dijadikan alasan atau dalil pengharamannya. Tidak boleh. Kerana apa? Kerana yang dilarang ialah, yang tak boleh buat ialah apa yang Rasulullah larang tak boleh dibuat. Tapi oleh kerana perkara ini terlalu terlalu sukar dipahami oleh orang ramai, maka orang ramai terpengaruh. Saya terperanjat bila saya melawat kematian seorang kenalan di PJ. Jadi saya datang dengan ustaz-ustaz nak bertahlil. Makcik tuan rumah tu penyebut saya, ustaz jangan buat tahlil, haram. Saya pun terperanjat. Dari mana awak tahu? Si fulan tu, ustaz itu datang sini.
sebaik-baik suami saya meninggal, dia datang bagi tahu malam ni jangan buat tahlil, tak boleh. Siapa saja yang datang, imam masjid datang buat tahlil, cakap haram, Rasulullah tak buat. Jadi terpaksalah saya clearkan balik, bagi tahu ini pahaman Wahbi, ya. Buat tahlilan ini memang sangat baik, ya. Kenapa seorang Islam tu meninggal dunia wajib disolatkan? Solat tu kan doa. Solat tu kan doa. Tahlil itu juga doa, boleh dikiaskan. Jadi begitulah tuan-tuan, dan pengaruh Wahbi ini terus berkembang. Memang sangat berpengaruh tuan-tuan. Apa juga amalan mesti dicontohkan oleh Rasulullah, barulah dinamakan sunnah. Yang Rasulullah tak buat itu bukan sunnah. Bila sebut sunnah, bukan sunnah, Rasulullah tak buat bukan sunnah, habislah, ya. Tentulah orang ramai senang apa ni, mengikut, ya. Ini makcik, ini bukan sunnah, Rasulullah tak buat, jangan buat. Ini haram, masuk neraka nanti, tak ada kebaikan. Jadi salah satu kaedah usul fiqh yang kita sepatutnya tahu ialah apa yang Rasulullah tak buat tak boleh dijadikan hujah pengharamannya, kerana terlalu banyak perkara yang Rasulullah tak buat, umat Islam kemudiannya buat macam-macam, ya. Termasuklah pembesar suara Rasulullah tak buat, termasuklah berbagai kemajuan teknologi, ya. Rasulullah tak naik kapal terbang, tak boleh naik kapal terbang, kena naik unta. Begitulah seterusnya, ya. Jadi saya fikir cukup pada pagi ini. Ingatkan saja apa yang Rasulullah tak buat tidak boleh jadikan alasan sebagai haramnya sesuatu. Tapi yang Rasulullah larang itulah yang tak boleh dibuat. Jangan ditukar, ya. At-tarku laisa bi hujjatin. Dan buku yang berkaitan dengan kaedah ini, at-tarku laisa bi hujjatin, ini telah pun ditulis oleh ahli hadis yang terkenal di Maghribi, yaitu Syekh Siddiq Al-Ghumari. Ada bukunya, ya. Tapi yang saya terangkan pada pagi ini asasnya saja, yaitu apa yang Rasulullah tak buat tidak boleh jadikan alasan atau dalil pengharamannya, ya. Selagi tidak ada ayat Quran, selagi tidak ada hadis yang melarang, boleh dilakukan, ya. Kerana Rasulullah pernah bersabda, ya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang memulakan satu amalan yang baik, maka baginya pahala, dan pahala orang yang mengamalkannya hingga hari akhirat. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumal qiyamah. Siapa yang memulakan perbuatan yang jahat, maka baginya dosanya dan dosa orang mengamalkannya hinggalah hari kiamat. Maknanya perkara yang Rasulullah tak buat, ada yang baik, ada yang jahat. Kalau perkara itu baik, Rasulullah tak buat, itu dapat pahala. Kalau diamalkan, dapat pahala, dan dapat pahala orang yang mengamalkannya hingga hari akhirat. Kan banyak perkara yang baik yang Rasulullah tak buat, dibuat oleh orang-orang Islam. Itu Rasulullah kata dapat pahala, dan dapat pahala orang yang melakukannya hingga hari kiamat. Samping
Di samping itu ada juga perbuatan yang Rasulullah tak buat yang mendatangkan kejahatan. Kalau dibuat dapat dosa. Jadi di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah tuan-tuan, ada perkara-perkara yang tak dibuat oleh Rasulullah, dibuat oleh umatnya. Ada perkara yang baik, ya. Bukan semua perkara yang Rasulullah tak buat itu semuanya bid'ah, Karena orang Wahhabi ini tuan-tuan berpegang pada zahir makna bahasa. Jadi mereka tetap mengatakan apa saja yang Rasulullah tak buat adalah bid'ah. Berdasarkan hadis tadi, ya. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Jaga-jagalah kamu, awas kamu, jangan buat perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Tiap-tiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Tiap-tiap yang sesat itu masuk neraka. Jadi bagi mereka bid'ah itu satu saja, bid'ah dhalalah. Sedangkan dalam mazhab yang 4 ada bid'ah hasanah. Mereka tolak, semua bid'ah adalah sesat, ya. Dan tentang bid'ah ni ada diterangkan secara detail, ya, oleh semua ulama dalam semua mazhab, termasuklah dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang terkenal ialah pandangan Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi ada mendetailkan apa maksud bid'ah yang dilarang dan apa yang dimaksudkan bid'ah hasanah. Jadi sebagai takat ini saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina li ikhwanina li akhwatina ولذوي الحقوق الواجب علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة البراء والطريق البيضاء. اللهم اجعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وإياكم. Right.